Saya sudah cukup berdiam diri selama ini. Hari ini, saya akan bercakap. Suara itu tenang, namun syarat dengan emosi yang sudah terlalu lama dikunci. Dalam satu temu bual yang tidak dijangka dan syarat kejutan, Ziana Zain akhirnya memecah kebisuan, bertahun-tahun lamanya. Penyanyi yang selama ini dikenali dengan ketegasan dan kelasnya, buat pertama kali membuka mulut tentang kisah gelap yang pernah mengaburi sinar kehidupannya, kisah bersama bekas suami, Armin Zaharin, Ahmad Zambri. Selama bertahun-tahun, Ziana memilih untuk berdiam diri. Ramai yang bertanya, ramai yang meneka-neka, tetapi dia tidak pernah memberi sebarang pengesahan atau penjelasan mendalam. Bukan karena saya takut, tetapi karena saya mahu melindungi anak-anak saya, katanya sambil menahan sebak. Dalam dunia glamor yang sering menuntut ketelusan pribadi, Ziana teguh menjaga privasinya. Sebuah tindakan yang dianggap luar biasa oleh peminat, tetapi amat diperlukan demi kestabilan keluarga kecilnya. Namun segalanya berubah apabila dia merasakan tiba masanya untuk memperbetul persepsi dan meletakkan titik nokta kepada segala spekulasi. Saya tidak mahu anak-anak saya membesar dalam bayang-bayang kebencian atau pembohongan. Mereka berhak tahu kebenaran, ujar Ziana. Matanya tajam, namun wajahnya tenang. Dalam nada suara yang penuh keikhlasan, dia menyusun semula segala serpihan kisah yang selama ini hanya didengar dalam bisikan. Armin Zaharin bukan sekadar bekas suami. Dia pernah menjadi bahagian penting dalam hidup Ziana, seorang yang dipercayai dan dikongsikan suka duka selama lebih 2 dekad. Namun, di sebalik wajah bahagia yang sering terpamer di khalayak, ada retakan yang tidak dapat ditampal. Ziana mendedahkan bahwa hubungan mereka mulai retak sejak bertahun-tahun sebelum berita perceraian meletup di media. Saya coba bertahan. Saya percaya perkawinan perlu dilindungi. Tetapi apabila marwah dan keselamatan saya dipijak, saya tiada pilihan lain, katanya dengan tenang tetapi penuh makna. Apa yang lebih mengejutkan ialah pendedahan tentang sisi gelap perkawinan mereka yang tidak diketahui umum. Ziana tidak berniat mengaibkan sesiapa, namun dia percaya bahwa masyarakat, khususnya wanita, perlu tahu bahwa tidak semua yang tampak indah itu benar-benar bahagia. Ada luka yang tidak berdarah, ada penderitaan yang tidak bersuara, katanya, menggambarkan betapa sukar dan sunyinya perjalanannya sebagai istri yang terperangkap dalam hubungan toksik. Walaupun perkawinan mereka pernah mencetuskan harapan dan inspirasi kepada ramai peminat, Ziana tidak segan untuk mengakui bahwa dia juga manusia biasa yang pernah silap menilai. Dia juga mendedahkan bahwa keputusannya untuk mendiamkan diri selama ini bukanlah kerana takut, tetapi kerana dia mahu menjaga keseimbangan emosi anak-anaknya yang masih kecil ketika itu. Mereka tidak perlu tahu semua, tetapi mereka perlu tahu saya kuat, kerana mereka, ujar Ziana sambil menekankan bahwa kasih sayangnya sebagai ibu sentiasa menjadi keutamaannya. Di sebalik semua itu, Ziana juga tidak menolak bahwa ada saat-saat manis bersama Armin. Namun, saat manis itu tidak mampu menutup penderitaan yang dialami. Saya tidak berdendam. Saya hanya mahu melepaskan, katanya, seolah-olah menarik nafas lega buat pertama kali dalam sekian lama. Kata-katanya bukan sekadar pendedahan, ia adalah pembebasan. Satu kelegaan yang tidak ternilai, setelah sekian lama menyimpan rahasia di sebalik senyum yang sering disalah tafsir. Temu bual ini bukan sekadar luahan pribadi. Ia adalah satu mesej kepada semua wanita, bahwa suara mereka penting, bahwa mereka tidak perlu merasa bersalah untuk memilih diri sendiri. Saya berdiri hari ini bukan kerana saya benci masa lalu saya, tetapi kerana saya mencintai masa depan saya, ujar Ziana, matanya bersinar. Bukan kerana air mata, tetapi kerana kekuatan yang kini menyelubungi dirinya. Ziana Zain bukan sekadar seorang artis. Dia adalah lambang keberanian yang lahir dari luka. Dan meskipun kisah ini telah lama berakhir di atas kertas perceraian, ia baru sahaja bermula dalam ruang kesedaran masyarakat. Kata-katanya mengalir, seperti nyanyian jiwanya. Tenang, tulus, tetapi penuh kekuatan. Mungkin inilah akhirnya dia benar-benar bebas. Bebas bukan dari seseorang, tetapi dari bayang-bayang yang selama ini menghantui hatinya. Dan dalam kebisuan yang akhirnya dipecahkan itu, kita tidak hanya mendengar kisah seorang wanita, kita menyaksikan kelahiran semula seorang legenda. Babak seterusnya, di balik senyuman Ziana Zain, kisah yang tak terungkap.
Sebelum segala-galanya terlerai, sebelum nama Armin Zaharin menjadi tajuk utama media, kehidupan Ziana Zain kelihatan sempurna di mata umum. Mereka tampak seperti pasangan ideal, seorang penyanyi tersohor dengan karisma luar biasa dan seorang pegawai kanan syarikat penerbangan yang tampak matang dan tenang. Namun, kebenaran yang tersembunyi di sebalik pintu rumah mereka adalah sebuah kisah yang jauh berbeza. Sebuah kisah yang selama bertahun-tahun hanya hidup dalam keheningan Ziana. Detik-detik awal, cinta yang menyuluh harapan. Pertemuan mereka bukan seperti kisah cinta dongeng, tetapi ia cukup manis untuk memulakan sebuah kehidupan bersama. Armin adalah lelaki yang pada awalnya memberikan rasa tenang kepada Ziana yang ketika itu berada di puncak karier. "Saya jatuh cinta dengan cara dia mendengar saya," kata Ziana dalam nada penuh nostalgia. Mereka berkahwin pada tahun 1998, dan dari luar, semuanya tampak sempurna. Media menyanjung mereka, peminat mendoakan kebahagiaan kekal. Ziana ketika itu tampak bahagia, atau mungkin hanya sedang berusaha membahagiakan dirinya. Namun, sedikit demi sedikit, cahaya dalam perkahwinan itu mula malap. Retakan halus, isyarat yang diabaikan. "Tanda-tandanya sudah lama ada, tapi saya tidak mahu melihat," kata Ziana perlahan. Ia bermula dengan perubahan kecil, nada suara Armin yang semakin meninggi, sindiran halus yang melukakan, kehadiran emosi dingin yang tiba-tiba menjadi rutin. Ziana mengakui bahwa dia cuba menyesuaikan diri, menyalahkan dirinya, dan berharap semuanya hanya sementara. "Setiap kali saya mahu berbicara, saya rasa seperti suara saya tidak penting, jadi saya diam." Diam itulah yang menjadi benteng, menjadi penjaga rahasia kepada luka-luka batin yang semakin dalam. Meskipun Ziana masih tersenyum di pentas, masih menyanyi dengan suara yang memukau, di rumah, dia berdepan dengan tekanan emosi yang kian menyesakkan. Konflik memuncak, tahun-tahun yang menyesakkan. Menurut beberapa sumber terdekat, konflik rumah tangga mereka mula memuncak sekitar tahun 2015. Armin dikatakan menjadi semakin panas baran, dan hubungan mereka semakin renggang. Anak-anak menjadi saksi senyap kepada pertelingkahan yang kian kerap, dan Ziana, walaupun kuat, mula retak di dalam. "Ada satu malam saya duduk di bilik gelap seorang diri, dan saya tanya diri saya, ini kecinta yang saya tunggu selama ini?" Ada laporan mengatakan bahwa berlaku insiden kekerasan rumah tangga, yang akhirnya memaksa Ziana membuat laporan polis. Namun, dia tidak pernah mengesahkan sepenuhnya kepada umum, hanya mengatakan, "Cukuplah saya katakan, saya sudah cukup terluka." Pada 2018, Armin dituduh mencederakan anak mereka, dan insiden itu menjadi titik hitam yang tidak dapat dibaiki. Ia bukan sahaja membuka mata masyarakat, tetapi menjadi pemangkin kepada keputusan Ziana untuk menamatkan perkahwinan. Perpisahan, melepaskan diri dari bayang-bayang. Pada Mac 2018, Ziana Zain secara rasmi bercerai dengan Armin Zaharin. Ia bukan keputusan mudah. Lebih 20 tahun perkawinan, dengan 4 orang anak, dan sejarah panjang yang penuh warna. Namun akhirnya, dia memilih dirinya. "Saya tidak mahu anak-anak membesar, dan pikir penderitaan itu normal," ujarnya dalam nada tegas. Yang menarik, dalam setiap temu bual selepas perceraian, Ziana tetap menjaga kata-katanya. Tidak pernah dia menjatuhkan bekas suami, tidak pernah dia membuka segalanya. Tetapi hari ini, dengan suara bergetar dan mata berkaca, dia mengakui, "Saya menyimpan terlalu lama, dan diam itu telah membunuh sebahagian dari saya." Bayang-bayang rahasia, apa yang belum terungkap. Walaupun Ziana telah berkongsi sebahagian kisahnya, masih banyak perkara yang tidak disebut. Apakah benar ada pengkhianatan? Apakah benar dia pernah diugut untuk berdiam diri? Ada kabar angin yang mengatakan, Ziana pernah menerima tekanan daripada pihak tertentu agar tidak memfailkan penceraian, agar menjaga imej keluarga. Namun, semua itu masih tergantung, dan Ziana, seperti biasa, memilih untuk tidak mengulas. "Ada kebenaran yang saya bawa ke kubur, bukan kerana takut, tapi kerana saya memilih untuk memaafkan." Kata-katanya itu menambah lapisan misteri dalam kisah yang sudah pun syarat emosi. Apa sebenarnya yang terjadi antara mereka?
Apa yang masih disembunyikan? Kehidupan kini, sinar. Selepas gelap. Hari ini, Ziana berdiri dengan kepala tegak. Dia kembali aktif dalam dunia hiburan, menyanyi, berlakon dan menjadi inspirasi kepada ramai wanita. Anak-anaknya membesar dalam kasih sayang dan dia kini bebas daripada belenggu perkawinan yang menjerat jiwa. Namun, dalam setiap senyumannya masih ada kesan luka lama. Saya tidak menyesal, cuma saya berharap saya belajar untuk sayangi diri sendiri lebih awal. Kisah Ziana Zain bukan kisah biasa. Ia adalah kisah seorang wanita yang bertarung dalam senyap, menyembunyikan luka demi menjaga orang lain, dan akhirnya menemukan kekuatan untuk melepaskan. Dan walaupun dia telah mula berbicara, masih ada halaman yang belum dibuka. Mungkin suatu hari nanti kisah penuh akan diceritakan. Atau mungkin ada rahasia yang akan selamanya terkunci di balik suara merdunya. Berikut adalah terjemahan penuh ke dalam bahasa Malaysia. Ziana Zain bukanlah seorang wanita yang lemah, apatah lagi mangsa yang menanti untuk diselamatkan. Dia adalah lambang keanggunan, kekuatan, dan keangkuhan yang dapat dilihat oleh para peminat setiap kali dia melangkah ke pentas, disinari cahaya lampu yang memantul pada wajahnya yang berseri. Namun tidak ramai yang tahu, di sebalik solekan yang sempurna, di sebalik senyuman yang memikat itu, ada seorang wanita yang sering duduk diam dalam gelap pada waktu malam, hanya untuk mendengar hembusan nafasnya sendiri. Dia sudah terbiasa menyembunyikan emosi. Walau hatinya remuk, Ziana tetap tersenyum di hadapan kamera, tetap melontarkan cerita lucu untuk menutup keletihan yang bersarang. Di rumah, dia adalah seorang ibu yang penyayang, seorang istri yang pendiam. Di mata dunia, dia adalah artis bersinar yang dikagumi jutaan orang. Itulah konflik paling menyakitkan dalam hidupnya, di antara usaha mengekalkan gambaran keluarga yang sempurna dan kenyataan bahwa hatinya sedang reput karena luka yang terlalu lama dipendam. Satu perkara kecil, tetapi menyentuh hati. Setiap pagi, Ziana tetap bangun awal untuk menyediakan sarapan buat anak-anak, meskipun malam sebelumnya dia hanya tidur sekejap selepas pergaduhan yang panjang. Dia akan duduk di sisi katil anak-anak, meletakkan tangannya di dahi mereka dan berbisik dalam hati. Mereka tak perlu tahu betapa lama ibu menangis malam tadi. Perkara-perkara kecil seperti mata yang sedikit bengkak saat keluar bilik, cara dia memandang telefon secara curi, lalu segera menyimpannya, semuanya menceritakan kisah sebenar hidupnya waktu itu. Suatu malam, selepas selesai membuat persembahan di Johor Bahru, dia pulang ke rumah dan mendapati dapur sunyi tanpa sesiapa. Suaminya tiada, dan satu-satunya pesanan yang ditinggalkan hanyalah mesej ringkas. Saya sibuk. Tiada permohonan maaf, tiada penjelasan. Dia berdiri di situ memandang lampu malap di siling, lalu perlahan-lahan membuka kasut, merebus air untuk buat teh, tanpa setitis air mata. Kerana dia sudah belajar bahawa, kadang-kadang, diam itulah jawapan paling jelas dalam hubungan yang sedang mati perlahan-lahan. Ziana tidak pernah mahu melupakan masa lalu. Sebaliknya, dia berusaha menyimpannya seperti album kenangan. Ada gambar kahwin, ada gambar hari jadi anak sulung, ada video mereka berpegangan tangan di karpet merah. Namun selepas setiap memori yang indah, dia akan bertanya dalam hati, adakah semua itu hanya satu lakonan? Adakah aku satu-satunya yang masih berusaha mempertahankan semua ini? Setiap peristiwa dalam hidup Ziana seolah-olah membawa dia kepada satu persimpangan baru. Satu demi satu menjauhkan dia daripada lelaki yang pernah paling dia percaya. Perubahan Armin tidak berlaku dalam satu malam. Ia hadir perlahan-lahan, seperti hujan yang menitis ke atas bumbung. Mula-mula hanya setitis, kemudian menjadi tompokan, akhirnya merosakkan seluruh siling. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, sehingga dia tidak lagi didengari, tidak lagi menyentuh hati lelaki itu, barulah dia faham, dia sebenarnya sudah kehilangan dia sejak lama dahulu. Tetapi apa yang menjadikan Ziana seorang wanita luar biasa, bukan kerana dia dikhianati, tetapi kerana bagaimana dia berdepan dengannya. Dia tidak mengamuk, tidak menuntut keadilan dengan jeritan. Sebaliknya, dia memilih untuk diam demi melindungi anak-anak. Dia bahkan sanggup memaafkan ketiadaan suami, renungan yang dingin, dan kata-kata kesat, hanya agar anak-anak mereka masih boleh merasakan kewujudan rumah tangga, walaupun hanya pada luaran. Namun, tiada apa yang kekal.
peristiwa pada tahun 2018, apabila Armin dituduh mencederakan anak lelaki mereka, adalah tamparan terakhir yang menghancurkan segala yang dia cuba pertahankan selama 2 dekad. Buat pertama kalinya dalam hidup, Ziana terpaksa memilih, melindungi image atau melindungi anak-anak. Dan tanpa ragu dia memilih yang kedua. Perceraian itu bukan sekadar penamat sebuah perkawinan, tetapi satu kebangkitan. Detik di mana Ziana membuat keputusan. Dia tidak boleh terus hidup untuk orang lain hingga melupakan dirinya sendiri. Kerumitan dalam diri Ziana adalah karena dia sangat kuat, tetapi juga sangat rapuh. Dia mampu berdepan dengan wartawan, tetapi lemah saat menatap dinginnya sikap suaminya. Dia mampu berdiri menyanyi di hadapan ribuan orang, tetapi tidak berani menjawab saat anaknya bertanya, "Mama bahagia tak?" Pertentangan itu menjadikan dia begitu nyata, bukan seorang artis sempurna, tetapi seorang manusia dengan luka, harapan, batasan, dan kepercayaan. Dan melalui butir-butir kecil itulah, bibir yang kering kerana menangis malam-malam, cara dia memeluk bantal erat ketika tidur sekejap, renungan sayu bila melihat baju bekas suami yang tergantung sepi di almari. Ziana tidak lagi kelihatan asing. Dia adalah cerminan ramai wanita di luar sana, yang hidup dalam senyap, membawa hati yang penuh luka tanpa sesiapa sedari. Setiap langkah, setiap peristiwa, adalah satu rantaian yang menghubungkan cerita yang lebih besar. Kisah seorang wanita yang berani menatap kegelapan demi mencari kembali cahaya dalam dirinya. Dan dengan itu, Ziana Zain tidak hanya hidup dalam kenangan, tetapi muncul sebagai simbol kelahiran semula dari luka yang mendalam. Berikut ialah terjemahan penuh ke dalam bahasa Malaysia. Walaupun Ziana Zain pernah berkongsi hal-hal yang paling pribadi tentang perkahwinannya yang telah berakhir, namun rasa bahawa dia masih menyimpan sesuatu yang tidak terungkap tidak pernah benar-benar hilang. Ada detik-detik ketika menjawab soalan dalam temu bual, dia terhenti sejenak, menggigit bibir seolah-olah sedang cuba menelan sebuah cerita yang belum bersedia untuk dikatakan. Matanya memancarkan sesuatu, bukan marah, bukan sedih, tetapi waspada, seakan ada sesuatu yang terlalu besar untuk dikongsi. Orang ramai mula bertanya, adakah konflik dalam perkahwinan Ziana sebenarnya bukan sekadar perbezaan personality atau isu keganasan rumah tangga? Terdapat khabar angin mengatakan bahawa hubungan Armin dengan seorang wanita dalam industri seni menjadi punca sebenar runtuhnya segalanya. Namun Ziana tidak mengesahkan dan tidak pula menafikan. Dia hanya tersenyum, senyuman yang letih tetapi tetap tabah, lalu berkata perlahan, "Ada benda yang saya simpan bukan untuk saya, tapi untuk mereka." Mereka itu siapa? Anak-anak, Armin, atau seseorang yang tidak pernah diketahui umum? Pernah sekali, dalam satu temu bual siaran langsung, apabila host secara mengejut bertanya tentang malam terakhir, sebelum dia meninggalkan rumah itu, Ziana terdiam. Ada sedikit rasa cemas di matanya. Kemudian dia menjawab dengan satu ayat yang membuat semua orang terkejut. "Saya dengar sesuatu malam tu, bunyi yang saya tak pernah dengar selama saya hidup dengan dia." Kata-kata itu tidak diperjelaskan, tidak dikembangkan. Tetapi sejak itu pelbagai teori mula muncul di media sosial, daripada kewujudan orang ketiga kepada rahsia kewangan, malah panggilan telefon aneh pada waktu malam. Bekas pembantu rumah keluarga tersebut, yang dikatakan sangat rapat dengan Ziana, juga pernah menyebut secara tidak rasmi bahawa dia pernah melihat sesuatu yang sampai sekarang masih menghantui dirinya. Namun, apabila ditanya lebih lanjut, dia hanya diam, menggeleng, dan enggan menjawab. Ini hanya menambahkan kepercayaan bahawa ada satu lagi lapisan rahsia yang tersembunyi di sebalik imej wanita kuat itu. Misteri itu bukan sekadar pada kisah bersama Armin, tetapi juga pada perubahan Ziana selepas penceraian. Dia menjauhkan diri daripada media untuk satu tempoh yang lama, malah membatalkan beberapa projek muzik yang telah dirancang. Kabarnya, dia berpindah ke satu kawasan tenang di luar bandar, hidup secara tertutup, memutuskan hubungan dengan ramai kenalan lama. Sebab sebenar untuk tempoh menghilang, itu tidak pernah didedahkan. Ada yang kata ia untuk memulihkan kesihatan mental, namun ada juga yang berbisik bahawa Ziana sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih penting. Seseorang, satu hubungan, atau satu peristiwa yang belum pernah dibongkarkan.
Dalam lagu-lagu terbarunya, lirik Ziana menjadi lebih dalam dan syarat makna. Sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 2021 bertajuk Diam Dalam Cahaya membuatkan para peminat meremang bulu roma kerana baris lirik. Aku tak berdarah, tapi tetap luka. Bila ditanya sama ada lagu itu membawa maksud peribadi, Ziana hanya menjawab ringkas. Setiap orang ada luka. Yang bezanya, ada yang sembunyi, ada yang nyanyi. Hingga kini, meskipun cerita itu sudah bertahun berlalu, masih wujud kepingan-kepingan yang belum lengkap. Detik-detik yang tergantung, jawapan-jawapan yang separuh, dan seorang watak utama, Ziana Zain, yang sentiasa menyimpan satu sudut memori yang tidak mampu disentuh sesiapa pun. Para pembaca, peminat, malah mereka yang pernah terlibat dalam bayang-bayang kisah itu, masih tertanya-tanya, adakah wujud satu kebenaran yang lebih besar yang belum didedahkan? Adakah Ziana benar-benar telah meluahkan segalanya? Atau adakah perkara-perkara paling penting masih dikunci rapat? Bukan kerana dia takut, tetapi kerana dia memilih untuk melindungi mereka yang pernah menyakitinya. Dan persoalan itu, seperti sebuah kunci yang terjatuh di suatu tempat dalam arus masa, masih terapung-apung dalam kisah ini, meninggalkan rasa yang sukar dijelaskan. Seperti sebuah lagu yang belum berakhir, atau bab terakhir dari sebuah cerita yang pembacanya tahu, belum sampai ke penghujungnya. Dan selepas semua yang telah dikongsikan, kisah yang terungkap dan yang masih tergantung, Ziana Zain hanya duduk diam, menatap jauh keluar jendela, di mana cahaya senja mula tenggelam perlahan di balik langit kelabu. Suasana menjadi sunyi, seperti seolah-olah dunia juga sedang menunggu. Menunggu satu pengakuan terakhir, satu kepastian yang tidak pernah datang. Setiap orang ada cerita mereka sendiri, katanya perlahan, suaranya hampir seperti bisikan. Dan kadang-kadang, ada cerita yang tak perlukan penghujung. Wajahnya tenang, tapi mata itu, mata yang telah melihat terlalu banyak, seolah menyimpan sesuatu yang tak dapat diterjemah dengan kata-kata. Mungkin ada lagi yang belum diceritakan, atau mungkin segala-galanya memang dibiarkan begitu saja. Tidak ada kata maaf, tidak ada dendam, hanya ruang kosong yang cukup luas untuk 1000 andaian. Orang akan terus bertanya, akan terus menyusun semula serpihan cerita untuk cuba memahami. Mungkin suatu hari, potongan terakhir akan muncul. Atau mungkin, sebahagiannya memang ditakdirkan untuk kekal hilang. Dan di sanalah dia, seorang wanita yang pernah dilukai, pernah membungkam, dan kini memilih untuk berjalan perlahan di antara masa lalu dan masa depan, tanpa tergesa-gesa untuk menjelaskan semua. Kerana mungkin, tidak semua persoalan perlukan jawapan. Atau, mungkin, jawapan itu sendiri sedang menunggu kita di antara baris-baris senyap yang dia tinggalkan.